Penderhaka Raja-Raja Melayu, awas Wahabi. Kerana mempertikaikan fatwa mufti-mufti, lantikan duli-duli yang maha mulia. Kemudian ada gambar piramid, dalam tu ada beberapa gambar ustaz-ustaz dan seorang tu macam handsome je. Gambar saya lah. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini disebarkan poster ataupun gambar seperti ini. Okey, dan di bawah tu ada saya juga. Baik, dan atas ini apa? Awas Wahabi. Dan kemudian sehari dua ini pula disebarkan sebuah video TikTok yang sekali lagi menghimpun para ustaz yang menyebarkan sunnah, yang kita sebut apa? Para ustaz sunnah, dan dikatakan sebagai Wahabi. Dalam banyak-banyak ustaz tu tiba-tiba macam kenal pula. Saya ni bukan ustaz tapi masuk sama ya. Okey. Jadi baik dua perkara ini, poster, video mahupun lain-lain, ia memang ada disebar-sebarkan dari dahulu sehinggalah sekarang, dan kita boleh expect akan berlaku, akan ada lagi di masa akan datang. Dan saya sendiri apabila melihat gambar, poster, video seperti ini di mana dilabel sebagai Wahabi ataupun sesuatu labelan, penlabelan yang negatif apakah, saya melihatnya dari sudut positif. Paling kurangnya dari tiga sudut ya, dari sudut positifnya, tiga sisi yang saya nampak. Apa yang tiga situ? Pertama, Alhamdulillah, saya ni diletakkan bersama, digolongkan bersama dengan para ilmuwan, para sarjana, para tokoh yang menyebarkan sunnah, para ustaz yang sunnah. Mereka tidak meletakkan saya, ataupun saya ni tidaklah diletakkan bersama dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang lara, dengan ahli maksiat, dengan ahli bid'ah, dengan ustaz-ustaz penglipu lara, atau apa-apa lain yang buruk, atau apa-apa lain yang negatif. Tetapi saya ni digolongkan bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang saya sendiri menghormati mereka, mencintai mereka kerana Allah, mengambil ilmu daripada mereka, membaca buku mereka, menonton video-video mereka. Jadi saya lihat ini sebagai sesuatu yang positif, kan? Kalau nak dibandingkan lah saya ni bersama ahli maksiat ke dengan orang-orang yang lara ke, dengan ustaz-ustaz penglipu lara ke, dengan apa-apa semua tu, kan? This is something good. Jadi Alhamdulillah. Okay? Jadi ini perkara positif yang saya lihat. Perkara yang kedua ialah ustaz-ustaz ini, termasuk saya, cuma saya bukan ustaz, ialah bila bercakap dalil hujah. Dan mereka ni juga, ataupun saya, memang ada membuat video react, ada juga menulis buku kritikan, kita sebut rod, yang mengkritik pandangan lain, bukan dengan semata-mata serangan, bukan dengan perlabelan-labelan sahaja, tetapi berdasarkan dalil dan hujah. Bila mereka balas balik dengan label saja, dengan sekadar gelaran-gelaran negatif saja, nampak sangat mereka tidak mampu untuk membalas balik dalil dengan dalil, tidak mampu untuk membalas balik hujah dengan hujah. Apa yang mereka mampu lakukan? Sekadar memanggil dengan gelaran-gelaran yang negatif, ya. Nampak kelemahan ilmiah dari pihak mereka itu sendiri. Dan apabila dipanggil dengan gelaran-gelaran negatif ini, mereka sebenarnya mengikuti jalan ataupun mengikuti manhaj ataupun metodologi kaum kafir musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kalau kita baca dalam Al-Quran, kita lihat mereka, yakni kaum kafir musyrik, mengkritik dan memanggil dengan pelbagai gelaran-gelaran yang buruk, gelaran-gelaran yang negatif ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal baginda membawa Al-Quran, membawa dalil-dalil Al-Quran, membawa dakwah yang penuh hikmah, dan Allah juga telah kurniakan kepada baginda pelbagai mukjizat dengan kehebatan yang sebegitu besar yang tidak ada tandingannya. Kalau nak dibanding dengan saya ataupun mana-mana lain, tak ada tandingannya. Seorang insan yang begitu hebat sekalipun, dengan ayat Qurannya, dengan dakwahnya, dengan akhlaknya, dengan kepelbagaian kelebihan keistimewaan baginda, tetap juga mereka menggelar baginda sebagai penyair, sebagaimana dalam ayat ke-5 surah Al-Anbiya. Sebab ayat Quran yang baginda bawa tu sangat indah, sangat cantik. Mereka panggil baginda penyair. Kemudian panggil pula sebagai penyair gila. Boleh rujuk dalam surah As-Saffat,
surah nombor 37 ayat nombor 36. Kemudian mereka ni juga mengharapkan ataupun menunggu-nunggu kecelakaan menimpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh lihatlah surah At-Tur, surah nombor 52 ayat nombor 30. Kemudian tak boleh juga, akhirnya mereka panggil baginda seorang yang majnun, seorang yang gila. Boleh rujuk dalam surah Al-Hijr, surah nombor 15 ayat nombor 6. Juga dalam surah Al-Qalam, surah nombor 68 ayat nombor 51. Tak puas hati juga sebab baginda berdakwah makin ramai ikut, makin ramai ikut. Lalu mereka panggil baginda apa? Sebagai seorang ahli sihir. Boleh rujuk surah Al-Ahqaf, surah nombor 46 ayat nombor 7. Jadi ringkasnya, kaum kafir musyrik ni, mereka tak dapat nak membantah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mampu mereka lakukan? Apa yang mereka dapat lakukan hanyalah sekadar memanggil baginda dengan label-label, dengan gelaran-gelaran yang negatif, gelaran-gelaran yang buruk untuk menakutkan orang-orang yang tak tahulah siapa yang percaya. Sebab akhirnya makin lama makin ramai yang mengikut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada apa yang dilakukan oleh mereka-mereka dalam melabel para ustaz, para ustazah yang sunnah. Saya ni taklah ustaz, tapi mereka masuk sekali kan. Kami ni tak ada tandingan. Okay? Tak ada tandingan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka itu mengikuti jejak langkah, mengikuti cara kaum kafir musyrik dalam cuba untuk menjauhkan dakwah sunnah ini dengan gelaran-gelaran yang negatif seperti gelaran Wahabi lah, gelaran teroris lah, gelaran akan membawa kepada teroris lah, dan macam-macam lagi. Tadi apa tu? Penderhaka raja-raja lah. Jadi itu saja yang mampu mereka lakukan tanpa mereka sedari bahawa mereka ini sebenarnya sedang mengikuti jejak langkah, sedang mengikuti cara-cara kaum kafir musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang mereka mampu lakukan, ya. Baik. Kira-kira seminggu yang lepas saya ada share, saya ada kongsi di saluran YouTube saya sebuah tangkap layar, okey, daripada seorang muslimat bernama Siti Syahirah. Boleh keluar tak? Okey. Dan bila membaca kritikan-kritikan mereka ini, saya teringat balik kepada tangkap layar ni dan ingin saya kongsikan, saya bacakan kalau sesiapa yang tertinggal, ya. Jadi beliau menulis, alright, saya bacakan sahaja. Sukar dinafikan bahawa manhaj yang digelar Wahabi ini semakin berkembang di Malaysia, manakala manhaj klasik semakin terpinggir, ya. Jadi manhaj Wahabi ni, ini saya pula tambah, meskipun dilabel dengan pelbagai-bagai label yang negatif, Wahabi lah, pemecah belah umat lah, teroris lah, yang juga menjadi manhaj Daesh lah, ISIS lah. Wahabi ni satu masa dahulu membuat pembunuhan beramai-ramai di kalangan umat Islam lah, macam-macam tuduhan-tuduhan negatif. Tapi orang tak kisah pun. Ia semakin mendapat tempat di Malaysia, bahkan bukan saja di Malaysia, di Nusantara dan di seluruh dunia. Sebab Wahabi ini bukan satu fenomena di Malaysia saja, tetapi ia berlaku di seluruh dunia. Manakala manhaj klasik pula semakin terpinggir. Apakan daya, masyarakat lebih tertarik dengan asatizah yang mengajar dengan mengemukakan dalil dan hujah. Alhamdulillah, para asatizah sunnah begitu berdisiplin mendidik ummah mengenal Al-Quran, hadis dan sirah. Disiplin tu yang penting, ya. Sebab tuan-tuan, kalau dengar kuliah Ustaz Dr. Mazhar, Ustaz Dr. Rozaimi, Ustaz Dr. Kamilin, saya bagi satu contoh je. Kadang-kadang dia orang bacakan hadis. Dia orang bacakan hadis based on memory daripada hafalan mereka. Saya selalu baca hadis, saya duk tengok phone kan. Jadi sambil baca tu, kadang-kadang lafaznya tu mereka tak berapa ingat yang tepat. Ataupun mereka tersalah sebut. Lalu mereka betulkan sampai jadi betul. Padahal dari sudut, kalau kita faham bahasa Arabnya tu, maksudnya tak lagi jauh mana pun. Tapi disiplin mereka hendak menyampaikan lafaz yang paling tepat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu kita respect. Dan ini bukti kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW. Apabila saya bagi contoh lain, bukan contoh yang bagus lah. Apabila seseorang itu mencintai satu artis,
penyanyi K-pop ke apa ke, dan dia pun nak menyanyi apa orang tu menyanyi, dia akan menyanyi dengan lirik yang sama tau. Dia taklah tukar lirik tu kan, sebab dia suka grup tu, dia suka penyanyi tu, dia pun nak ikut menyanyi atas dasar kasih sayangnya apa semua tu. Bukan contoh yang bagus, dia nak sebut sebiji-sebiji sama seperti apa yang penyanyi tu sebut. Kalau penyanyi tu K-pop Korea pun, menyanyi bahasa Korea pun, dia pun akan cuba ikut bahasa Korea tu dengan tepat. Ini beza. Okey, itu contoh saja. Tapi inilah, para asatidz sunnah ni, disiplin antara disiplin mereka ialah bukan sekadar pastikan hadis itu memiliki darjat yang dipertanggungjawabkan, hadis yang sahih, hadis yang hasan. Jika hadis yang daif, ia disampaikan dengan syarat-syaratnya. Tetapi mereka juga pastikan lafaznya itu adalah tepat. Ini saya respect. Sebab saya, kalau tuan-tuan dengar saya baca hadis, selalu saya dah tengok sama ada laptop saya ataupun phone saya aplikasi hadis. Okey? Tapi mereka by memory, dan mereka kalau kita baca, dia orang macam betulkan balik supaya lafaz tu betul-betul tepat. Dan ini saya respect. Mungkin banyak orang tak perasan. Orang yang hatinya berpenyakit pula akan kata, tengok hadis Nabi pun tak hafal. Tengok sebut pun tersangkut-sangkut. Padahal dari sudut bahasa Arab tu maksud tak lagi jauh, tapi they want to say it exactly like what the Prophet said. Itu kita kata disiplin. Okey, ini satu contoh. Okey, sementara manhaj klasik sekarang didokongi oleh ustaz jari tengah. Okey, ada seorang ustaz tu dalam kuliahnya dia tunjuk jari tengah je lah. Okey, ustaz jual ubat, padahal mengiklankan barangan, apatah lagi untuk melakukan jual beli dalam masjid adalah sesuatu yang dilarang. Okey, bukan sekadar jual ubat, yang jual buku dan jual kismis apa semua tu kan, sesuatu yang dilarang. Ustaz yang mengajar sambil bertempik, ustaz yang marahkan pendengar yang meminta dalil. Ini kita punya tak faham. Okey, saya ulas sikit minta dalil ni. Sebab kadang-kadang bila ustaz mengajar, orang tanya dalil, dia tak ingat. Tak apa, bagi tahu je, nanti lagi 2 minggu saya datang balik bagi kuliah masjid ni, saya bacakan dalilnya. Atau yang bertanya boleh ikut Facebook saya, bagi saya 2-3 hari, nanti saya update, saya bagikan dalilnya dalam Facebook saya. Ini sebagai contoh. Tak payahlah marah. Tapi jika daripada awalnya lagi, ustaz tu sendiri bila mengajar, dia sendiri baca dalil, tak jadi isu perkara ni. Tapi tak mengapa, mungkin dia sampaikan sesuatu perkara, lalu orang tanya dalil, dia tak ingat saat itu. Tak apa, boleh cerita. Nanti sebab ustaz ni lazimnya kuliahnya mingguan, setiap 2 minggu, setiap sebulan akan datang masjid yang sama. Cakap saja, nanti bulan depan saya datang, saya bacakan dalilnya. Atau nanti saya upload di Facebook saya ke, di YouTube saya ke dalilnya, boleh saja. Tak payah nak marah. Dan kita ni, ustaz ni patutnya suka orang tanya dalil, sebab orang nak dengar apa ayat Quran yang melatar belakangi hukum tersebut. Apa hadis Nabi yang melatar belakangi hukum tersebut. Jadi dia orang nak dengar kalam Allah, dia orang nak dengar sabda Rasulullah. What is the problem with that? None other the problem is you, dear ustaz. Okay. Ustaz yang mencarut, ustaz yang berhadapan tuduhan gangguan seksual, ustaz yang berzikir hu, dan ustaz yang lari apabila diajak berdialog. Saya mungkin tambahlah ke ustaz yang selak, tirai, ustaz ISBN, ustaz menara. Tapi dia dah kata silap kan, dia tarik balik. Okey, tak apa. Kemudian beliau menyambung lagi, penguasa boleh mewartakan apa jua fatwa, tetapi rakyat tidaklah sebodoh penguasa untuk mengangguk tanpa menilai. Sejarah menyaksikan ada penguasa yang membunuh Abdullah bin Zubair dan ada penguasa yang memenjarakan Ahmad bin Hanbal. Lakukanlah apa sahaja, cahaya Allah tidak mungkin terpadam. Kan? Jadi Imam Ahmad ini, kalau kita baca sejarahnya, dipenjara dan disiksa oleh penguasa, ya. Tapi kita lihat ajaran beliau, mazhab beliau tetap juga berkembang sehinggalah pada hari ini, ya. Mereka pada zaman itu cuba memadamkannya, tetapi lakukanlah apa sahaja, cahaya Allah tidak mungkin terpendam. Jadi kepada yang membuat gambar macam ini, yang membuat video macam ni, ataupun yang sebelum-sebelum ni yang akan datang
ia sebenarnya bagi saya sesuatu yang positif. Okey, bagi saya ia sebenarnya menunjukkan anda ni umpama kaum kafir musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, dan ia sebenarnya menunjukkan bahawa anda tidak mampu untuk berbicara hal agama ni berdasarkan dalil, berdasarkan hujah secara ilmiah. Hanya boleh panggil-panggil label saja, dan masyarakat sekarang ini sudah dapat pun menilai. Okey, mereka bukan saja nak angguk saja, tapi telah pun dapat menilai apa yang anda sebut dan apa yang para ustaz yang kita panggil ustaz-ustaz sunnah yang sebut ya. Jadi tak apalah, silakanlah membuat poster tersebut, silakanlah membuat video-video TikTok tersebut. Saya pun sibuk juga, tapi saya sibuk untuk membuat video-video yang bermanfaat kepada umat, insya-Allah. Baik, sedikit perkongsian itu sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.